Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Syuhada, audiologis di Best Hearing Aid Center Kuala Terengganu. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama bersiaran di FB Live Best Hearing. Hari ini topik yang kita akan bawakan tak kurang menariknya juga seperti topik-topik yang sebelum ni, dan semestinya saya tak berseorangan hari ini, bersama-sama dengan saya, Cik Nurul dari Penang. Hai, Assalamualaikum. Salam, apa khabar? Sihat? Baik, sihat. Alhamdulillah. Syuhada macam mana, sihat? Sihat. Sudah makan ke? Dah. Dah. Jadi Nurul, apa tajuk menarik yang kita nak bawakan hari ni sebenarnya? Jadi untuk perkongsian live kali ini, kita akan bawakan satu topik yang menarik yang berkaitan dengan pandemik COVID-19, iaitu bagaimana ataupun strategi-strategi lah untuk membantu golongan yang mempunyai masalah pendengaran untuk mendengar dengan lebih baik, khususnya dalam pandemik COVID-19 sekarang. Betul tu. Umum sedia maklum bahawa pandemik COVID-19 ni memberi kesan kepada semua, termasuklah kepada individu yang mempunyai masalah pendengaran, iaitu masalah yang terbesar adalah masalah untuk berkomunikasi. Bagi membendung penularan virus COVID-19 ini, semua individu diwajibkan untuk memakai topeng muka apabila berada di luar rumah. Jadi ini memberi kesan di mana individu yang mempunyai masalah pendengaran tidak dapat melihat gerak mulut untuk membantu mereka mendengar dan seterusnya berkomunikasi dengan baik. Jadi bagi membincangkan topik yang kita bawakan hari ini, kita bawakan Cik Safia, audiologis kita dari Best Hearing KL. Hai, Assalamualaikum Hai, Cik Safia. Khabar semua? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Saya pun sihat, Alhamdulillah. Cuma panas sikit kan sekarang. Walaupun musim Betul. durian, ada juga musim panas. Nah, itu saya suka. Betul. Kombinasi yang menarik. Tajuk tu hari ni untuk berkomunikasi saya rasa sangat kena lah. Masalah mendengar dan berkomunikasi lah dalam dalam musim pandemik sekarang ni. Jadi saya tak nak melengahkan masa, kita teruskan kepada soalan kepada Cik Safia. Boleh Cik Safia terangkan apa berkaitan mendengar dan berkomunikasi ni sebenarnya? Okey, so sebenarnya kalau kita faham secara biasa lah kan, mendengar ni adalah salah satu diri yang diperlukan untuk berkomunikasi. Tetapi kita kena tahu, kita bergantung juga kepada mood komunikasi yang kita guna. Okay, macam mana mood komunikasi tu kan? Saya share saya ni, sorry lah, saya suka di animation sikit kan, visual cue ni seronok sikit nak dengar. Tak apa. Baru petang-petang ni kita buka mata sikit dengar. Penat saya prepare ni. Cik. Okay. Right. Boleh nampak tak Okay, I hope you can see that. Right. Okay, so sebenarnya kalau kita berkomunikasi kita sebenarnya kita undergo satu proses untuk kita menyampaikan satu maklumat lah, ataupun kita nak sampaikan satu message daripada seorang communicator. Ada penyampai, ada juga penerima. Jadi bila ada penyampai, ada penerima ni, dia mesti kena ada interaksi antara dua hala, dia tak boleh satu hala. Kalau kata kita bercakap dan kalau dia tak faham pun, maksudnya komunikasi tu tak berkesan. Dan bila kita nak menyampaikan sesuatu message tu, kita sebenarnya menggunakan deria-deria kita. Dan ini yang kita kata mood komunikasi yang mana yang kita guna. So sebenarnya ada banyak jenis mood komunikasi. Okey, contoh macam saya sekarang adalah auditory verbal. Auditory verbal maksudnya saya lebih banyak bukan lebih banyak, maksudnya saya main communication saya untuk saya faham sesuatu konteks percakapan tu, saya menggunakan deria pendengaran saya. Kalau saya tak baca mulut macam sekarang, mungkin saya hanya nampak skrin saya tak nampak orang lain. Tapi kalau Cik Syuhada ataupun Nurul bercakap, saya still boleh faham apa yang mereka cakap sebab saya hanya bergantung kepada pendengaran. Tak ada cue lain lah seperti cue bacaan gerak bibir ataupun visual cues. Okay, kita ada juga, kita panggil sebagai auditory oral ataupun dalam bahasa Melayu auditory
lisan lah. Okey, jadi di sini mereka bukan sahaja menggunakan mood pendengaran untuk faham sesuatu konteks percakapan ataupun untuk menjadikan communication itu berjaya. Dia juga menggunakan QQ visual lain. Contoh macam bacaan gerak bibir, facial gesture, body gesture. Okey, jadi ini adalah auditory oral. Jadi kalau mereka yang menggunakan mood komunikasi ni, kebiasaannya akan paling banyak terjejasah sewaktu pandemik ni disebabkan ada mask Okey. Ada juga mood komunikasi utama yang kita kata bahasa isyarat. Bahasa isyarat boleh jadi bahasa isyarat natural, contohnya kita cakap makan ataupun bahasa isyarat Malaysia ataupun gabungan antara kedua-dua ni. Jadi kalau mereka yang ada daripada mereka yang memakai alat bantu pendengaran, mereka punya main mood communication adalah bahasa isyarat. Walaupun mereka memakai alat bantu pendengaran, tapi dia punya main mode communication adalah bahasa isyarat. So kita kena kenal pasti. Okey, antara contoh lain, ini total communication lah, maksudnya menggunakan campuran mode communication yang lain ataupun augmentative dan alternative communication. Yang ini adalah komunikasi yang dikhaskan dia melihat kepada keupayaan seseorang tu untuk apa kebolehan dia untuk membolehkan dia berkomunikasi dengan efektif ataupun berkomunikasi dengan baik. Sebagai contoh yang paling mudah, contohnya ada pesakit yang kita kata lumpuh hampir sepenuh badan mungkin ada minimal body gesture, minimal pergerakan motor tangan ataupun eye blinking, dan kita menggunakan keupayaan dia yang sedia ada untuk membolehkan dia berkomunikasi. Maksudnya mungkin dia tak menggunakan untuk dia faham, untuk dia berkomunikasi, dia tak menggunakan yang macam kita yang boleh mendengar ataupun boleh bertutur macam biasalah. Okey. So kalau balik pada soalan tadi, mendengar tu is of course is related lah. It's related to communication. Dia dan bergantung kepada mode komunikasi yang kita guna. Betul tu, macam kita yang normal kan kita guna auditory, maksudnya auditory oral lah, maksudnya auditory verbal. Auditory verbal. Okey, macam tadi Cik Safia ada kongsikan beberapa mod komunikasi lah. So macam yang sekarang kita tahu dengan situasi pandemik COVID-19 dengan yang pakai mask, sudah tentu orang yang mempunyai masalah pendengaran ni dia ada macam cabaran-cabaran tertentu lah untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Jadi apa macam cabaran yang terbesar yang dihadapi oleh kalangan yang khususnya yang mempunyai masalah pendengaran untuk berkomunikasi dengan lebih baik dalam situasi yang sekarang? Okay, macam yang tadi kita dah tahu yang mereka yang mempunyai yang memakai alat bantu pendengaran ni dia menggunakan different mode of communication. Macam tadi mode ada yang auditory verbal, auditory oral, bahasa isyarat. Jadi yang paling utama lah biasanya yang mereka yang ada masalah pemprosesan auditory ataupun mereka yang menggunakan komunikasi auditory oral. Jadi biasa apa yang kita nampak kalau dekat zaman sekarang lah, waktu pandemik kan, di mana-mana mesti nampak. Kalau tak ada ni, tak boleh. Kena saman 1000, 10,000 kan. So benda mask lah kan. Dengan sekarang double mask dengan face shield lagi. Betul. Sebab betul memang mask lah. Itu sebenarnya main. Mungkin kita yang menggunakan auditory verbal, kita tak berapa nampak apa kesukaran mereka. Tapi pertama kalau dengan mask ni, of course kita tak dapat baca gerak bibir Maksudnya kita tak boleh nak tengok bacaan bibir seseorang tu. Jadi itu sebenarnya adalah cue yang penting bagi mereka yang menggunakan mode komunikasi auditory oral. Okay. Lagi satu, sebenarnya kalau dengan mask bunyi akan jadi lebih perlahan. Okay. Berdasarkan kajian sebenarnya suara kita ni bila kita bercakap kita terdiri daripada nada rendah, nada tinggi. Bunyi nada rendah, bunyi nada tinggi. Contoh bunyi nada tinggi macam
macam tu contohlah, ini contoh perbandingan sahaja. Okey, jadi kajian menunjukkan bergantung kepada mask yang kita guna, tapi hampir ke semua mask kita kata pelitup muka, dia akan affect bunyi nada tinggi. Jadi kalau contohlah orang tu bercakap mungkin saya nak makan, ataupun contohlah saya nak makan kan, mungkin yang disebabkan nada tinggi tu affected, mungkin yang dia hanya dengar Aya ataupun mungkin nama saya kan Sharifah, mungkin dia dengar Arifah macam tu. So jadi kita dah faham yang satu, dia akan jadi agak perlahan. Yang kedua, bila ada kesan maksudnya ada nada bunyi tinggi yang affected, butir percakapan kita tu tak akan jadi berapa jelas lah. Ni sekarang tambah-tambah lagi sebab kita nak kena jaga jarak, jaga SOP, akan jadi lagi susah, lagi payah. Okay. Okay, yang macam Cik Safiah terangkan, di antara cabaran di musim pandemik COVID-19 ni, di antaranya sebab kita semua kena pakai mask dan perlu ada penjarakan sosial lah, yang di mana menyebabkan seseorang yang mempunyai masalah pendengaran tidak dapat mendengar dengan jelas, dan seterusnya menyebabkan komunikasi dua hala akan terjejas. Jadi Cik Safiah, apakah strategi mendengar dan berkomunikasi yang boleh digunakan sewaktu pandemik ni? Right. Okay, sebenarnya strategi komunikasi dan mendengar ni sebenarnya memang ada even sebelum pandemik lah kan. Tapi mungkin ada sesetengah strategi yang kita tak boleh nak guna. So saya akan share, dia agak panjang. Tapi kita share yang biasa dulu lah, yang biasa kita gunakan. Okay, tips ataupun strategi ni bukan mereka yang memakai alat bantu pendengaran sahaja yang boleh guna, tetapi mereka yang berpendengaran normal pun boleh menggunakan strategi ni. Sebabnya dia melibatkanlah, maksudnya kita nak menjadikan satu komunikasi tu efektif. Okay, yang pertama adalah bagi pemakai alat bantu pendengaran, kalau mereka boleh sebenarnya maklumkan terlebih dahulu kepada sesiapa yang mereka nak berkomunikasi tu, yang mereka ada memakai alat bantu pendengaran dan apa keperluan mereka, sebab ia bergantung kepada mod komunikasi yang mereka guna. Contoh kata kalau ada appointment, saya pasti zaman sekarang, waktu sekarang ramai klinik yang ambil appointment based. So mereka boleh maklumkan terlebih dahulu dekat klinik, kata okey, saya memakai alat bantu pendengaran dan saya perlukan ini dan ini. Contoh macam okey, mungkin saya perlukan bilik yang agak lebih senyap, ataupun saya perlukan ada interpreter, saya nak ada interpreter, saya nak bawa interpreter. Okay, so kita maklumkan apa keperluan kita dahululah. Okay, yang kedua, kita boleh juga minta mereka untuk sediakan, macam tu saya kata, tempat yang kurang bising. Kalau ada tempat yang bising ke, ataupun kita berada di tepi jalan ke, elakkan daripada duduk tempat bising untuk bincang benda-benda yang penting. Okay, ataupun dalam bilik kita, kalau lah contoh aircon kuat sangat ke, ataupun kipas kuat sangat, kipas macam kuat macam kompresor macam tu, memang agak mengganggu. So kita boleh perlahankan ataupun kita boleh tutup terus kalau ia mengganggu untuk kita berkomunikasi. Okay, jadi antara lain kita boleh make sure yang kita ada pencahayaan tempat yang kita nak berkomunikasi tu, pencahayaan yang baik, sebab kita nak dapatkan juga cue visual yang lain, macam facial gesture ataupun dia punya body gesture, facial expression, body gesture. So benda-benda tu membantu. Okay, lagi kita boleh minta orang yang bercakap dengan kita untuk dia kita kata bercakap dengan perlahan, maksudnya tidak terlalu laju, tidak terlalu perlahan. Dan kalau boleh, kalau rasa macam susah, minta dia rephrase ataupun reword, ulang balik dengan perkataan yang lebih mudah, macam tu. Sebab kadang-kadang setengah daripada kita, masyarakat kita, dia mungkin tak faham. Dia kata, oh, you tak dengar sebab tak kuat. It's something wrong lah, it's something different, sebab ia melibatkan pemprosesan auditory kita juga. Okay, saya rasa yang lain kita boleh kita boleh guna bagi mereka yang memakai alat bantu pendengaran. Kita boleh juga untuk
nak mengoptimumkan penggunaan alat bantu pendengaran. Okey. So Cik saya pasti Cik Syuhada dengan Cik Syahidah saya pasti ramai daripada kita yang dah biasa fitkan alat pada patient. Okey. So macam biasa kebanyakan pada mereka mungkin ada alat tapi tak biasa kan guna volume control ke ataupun guna multiple program. Sebenarnya alat bantu pendengaran ni kita boleh adjust program. Adjust volume. Adjust untuk kuatkan ataupun perlahankan. Lagi satu sebenarnya kita boleh khaskan, kita ada program khas, contoh tempat yang senyap ataupun tempat yang bising. Ini sebenarnya strategi yang dah sedia ada tapi kita optimumkan. Kita cuba untuk optimumkanlah penggunaan kita. Mungkin selama ni kita tak biasalah. Kalau rasa susah guna tekan-tekan kita boleh guna application melalui telefon, lagi senang lah. Tapi tengok jugalah bergantung pada alat yang mana dan model apalah. Okay. So another thing, kita boleh juga menggunakan kita kata accessory ataupun assisting listening device. So contoh assisting listening device ni kita pakai alat dan kita ambil kita gunakan kalau mereka yang dah ada ataupun mereka yang rasa macam nak ada mendapatkan aksesori FM system, mereka boleh gunakan ini. Dia macam ni konsep dia. You pakai alat, you ada satu lagi mic extra, you letak dekat orang yang you nak communicate. So jadi bunyi tu dia akan masuk direct. Mungkin saya letak dekat Syuhada. So bunyi apa yang Syuhada cakap tu akan masuk direct kepada alat. So dia akan surpass, maksudnya dia melepasi bunyi-bunyi bising. Jadi komunikasi Kiranya, tu lagi mudah. Bunyi luaran tu takkan masuk lah, dia akan dengar suara penutur tu satu-satu. Macam tu Cik Safia. Okay. Dia bukan 100% buang bunyi sebab kita boleh control. Sebab bila kita dah ada mic kita sendiri, kita boleh setting how much of the noise yang kita nak masukkan ataupun dia akan kurangkan lah, maksudnya dia akan kurangkan bunyian bising tu. Tapi kita boleh pilih sama ada kita nak completely dengar suara Cik Syuhadah juga ataupun kita nak ada dengar suara Cik Syuhadah, nak juga dengar orang lain tapi kurang sikit. Tapi sebabkan kita ada mic, extra mic, dia lagi mudah lah. Dia lagi mudah untuk kita dengar bunyi butir percakapan. Okay. Oh, jadi aksesori yang Cik Safia tunjuk tadi tu dia macam portable microphone lah. So boleh simpan dalam poket je untuk bawa ke mana-mana. Betul Cik Safia? Yes. Yes. Sebenarnya dia banyak jenis ni So kita so ada ikut brand lah. Yes, ikut brand, ikut keperluan. Kalau nak tahu lebih lanjut kita boleh WhatsApp audiologis ataupun pembekal alat bantu pendengaran anda lah. Boleh datang ke kita Cik Safia. Oh, boleh datang. Tak nak jumpa saya, jumpa Cik Syuhada Nurul ataupun ramai lagi kita best sharing banyak branch. Betul. Kalau macam untuk pengguna alat bantu pendengaran, kalau macam sekarang ni dengan situasi sekarang, kalau macam ada masalah, macam struggle untuk dengar, boleh datang dengan audiologis untuk berbincang lah macam apa yang boleh kita buat. Macam sekarang ada aksesori ataupun dengan new technology, so sangat membantulah dalam keadaan yang sekarang. Jadi betul. Jangan malu-malu, boleh call je audiologis mana-mana untuk tanya dengan lebih lanjut. Betul. Okay, Cik Nurul dah ni promote dah ni. Boleh Nurul kat mana Nurul kat mana? Penang Island. Penang Island. So siapa kat Penang Island boleh jumpa Nurul lah. Boleh, insyaAllah. Okay, macam tadi kita cakap pasal alat kan. Okay, sebenarnya ada lagi salah satu cara yang kita kata bagi mereka yang menggunakan yang auditory oral, yang maksudnya gunakan visual cue tapi sebabkan mask tak boleh nak baca mulut apa semua, kita guna back to basic, maksudnya guna traditional way, iaitu tulis. Tapi
Okay, maksudnya kita minta, mungkin kita jumpa doktor. So kita minta doktor tulis juga apa yang dia cakap atau apa prescription yang dia nak bagi kan. Sebab kita tak dengar, kita tak boleh nak baca mulut. So kita minta dia tulis. Ataupun another way ialah kita boleh guna speech to text apps. Itu alternatif kepada tulis lah. Speech to text apps ni bila mungkin saya akan terangkan nantilah lebih lanjut. Bila doktor bercakap ataupun communicator bercakap, kita letakkan kita punya phone yang ada apps tu, dia akan direct pick up apa yang orang cakap dan dia akan tulis. So tak ada keperluan untuk bawa pen ke, bawa kertas ke. Cuma ada keperluan satu je, kena ada internet. Kena ada internet, so bawa phone, so kita just tengok je. So kita sambil kita dengar, sambil kita baca. So lagi senang lah. Maksudnya dia lagi jimat masa dan lagi senang untuk kita faham. Okay, last sekali kalau zaman sekarang saya yakinlah kita macam ada meeting online ke apa, kita boleh buat live captioning. Live captioning ni maksudnya akan live captioning maksudnya dia macam ada subtitle macam kita tengok TV kan, ada keluar kan bawah kan. Tapi yang ini dia live. Maksudnya kalau orang bercakap dia akan terus keluar lah, sama juga macam speech to text apps. Tapi ini secara secara dalam meeting lah. Okay. Okay, so macam Cik Safia explain tadi, sebenarnya banyak ya strategi-strategi yang dapat membantu individu yang terutama yang mempunyai masalah pendengaran ataupun individu yang even yang tak ada masalah pendengaran pun boleh guna jugalah strategi ni untuk mendengar yang dengan lebih baik. Sebab macam sekarang bila kita keluar dengan pakai mask, dengan social distancing, yang tu semua akan reduce kekuatan bunyi speaker tu bila bercakap lah. Jadi macam tadi Cik Safia kongsikan untuk strategi untuk individu yang mempunyai masalah pendengaran untuk berkomunikasi dengan lebih baik kan. Jadi apa pula peranan ataupun strategi untuk orang sekeliling membantu untuk individu yang mempunyai masalah pendengaran ni mendengar dengan lebih baik. Macam kita ni apa yang kita nak? Okay, macam kita macam tadi kita katalah, sebab untuk menjadikan komunikasi tu berjaya kena dua orang mainkan peranan, tak boleh seorang je. So seorang lagi kena yang mainkan peranan. So kita sebagai mereka yang nak kita yang nak berkomunikasi dengan mereka yang memakai alat bantu pendengaran ni, pertama kita kena faham keadaan dia, kita kena bersabar so jadi kita kena kalau boleh yang pertama, sebab sekarang kita tak boleh nak sentuh, kita ambil attention dia, mungkin kita lambai. Contoh macam even saya pun kalau saya berkomunikasi dengan saya punya pesakit, kita lambai dulu, maksudnya kita ambil attention dia. Okay, dan kita kalau kita nak bercakap sesuatu yang penting, kalau boleh kita bagi tahu isi maksud apa yang kita nak cakap. Mungkin contoh kita pergi klinik ataupun kita ada patient kita yang memakai alat bantu pendengaran dan kita perlu bagi ubat ke apa, kita bagi tahu. Okey, Encik, ini saya nak bagi tahu ubat apa yang Encik kena makan. Ubat ini tentang ubat lah. So dia dia akan lagi fokus untuk tahulah. Okey, jadi kita boleh juga kalau kita nampak mereka tak faham apa yang kita cakap, kita sama macam tadi, kena cakap jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Kita rephrase ataupun reword dengan perkataan yang dia boleh faham. Contoh macam saya, ada patient yang mungkin dia tak fasih sangat bahasa Melayu. So jadi kalau saya cakap bunyi kuat, bunyi perlahan, dia tak dapat tangkap walaupun saya berulang banyak kali. So saya akan cakap, instead of saya cakap bunyi kuat atau perlahan, saya cakap bunyi besar, bunyi kecil. So baru dia dapat tangkap. Bunyi besar ke kecil ke, Acik kena tekan button lah, sebab saya bagi dia instruction kan. So kita ambil konsep yang apa message yang kita nak tu dapat sampai. Contoh lain, kalau kita kata okey puan dah makan ke pagi tadi? Panjang ayat tu. Kalau kita cakap laju lagi, macam apa okay. So instead of panjang macam ni, kita cakap dah makan ataupun dah makan. That is the thing yang sebenarnya kita nak tanya kan. So kita boleh pendekkan. Okay.
So last sekali kalau lah kata memang dia tak faham, kita mereka yang dah tengok kan live hari ni, kita dah share few tips, dah tahu ada boleh guna speech to text apps, kita boleh juga offer mereka. Maksudnya kalau mereka tak tahu pun ada guna speech to text apps, kita normalkan penggunaan tu kita boleh suggest kat dia, okay why not macam cik tak faham, boleh cuba guna ni, saya nak cuba ni, cik boleh baca daripada apps ni lah. Okay, so kita kena mainkan peranan jugalah. Okay. Okay, Cik Safia ada sebut tentang speech to text apps. Jadi yang mana aplikasi itu berfungsi untuk menukar bunyi pertuturan kepada teks atau perkataan. Jadi boleh Cik Safia kongsikan beberapa contoh aplikasi speech to text app untuk penonton FB Live kita pada hari ini. Right, okay, saya dah ready dah ni kat sini. Ada dua apps lah. Okay. Ada dua apps yang sebenarnya ada banyak aplikasi yang kita boleh guna. Tapi dia kebiasaannya ada yang berbayar, ada yang tak berbayar So yang saya nak tunjuk ni mestilah yang tidak berbayar, okay? Senang kita memudahkan orang ramai. Untuk semua orang boleh guna kan? Yes, untuk semua orang boleh guna. Tapi dia kena tengok juga sebab ada setengah yang hanya compatible. Maksudnya ada yang iPhone sahaja compatible, ada sahaja yang Android yang compatible. Tapi yang saya nak tunjuk ni yang Android compatible bukan saya anti Apple, tapi saya tunjuk dulu. Jangan, saya pakai Apple. Saya pun pakai Apple juga sebenarnya. Okay, so yang ini adalah kita panggil live transcribe Alright, nampak Okay, apa yang dia buat adalah, okay, dah nampak dah, saya tak cakap kan. Apa yang dia buat adalah bila saya bercakap, dia akan terus tulis kat sini. So apa yang dia buat? Tapi yang tu dia translate dalam English. Okay, so kalau kata bahasa kita kena tukar bahasa So contoh macam ni, saya tukar bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Okay, apa yang saya cakap macam ni, dia akan terus keluar lah. Laju mungkin sebab line laju lah. Tapi kalau ada masa, bergantung pada internet lah. Dia bergantung pada internet juga. Ni dia punya cons lah. Okay, apa yang saya suka tentang apps ni, bukan sahaja dia boleh translate macam ni, tapi dia juga boleh tukar teks ni berapa besar, berapa kecil, dan kalau ada bunyi persekitaran contoh bunyi kucing macam okay, dia tak detect pula sekejap tapi kebiasaannya dia akan ada keluarlah bunyi kucing ataupun bunyi gelak ke, so dia akan ada pick up juga. That is the note, that is the indicator yang dia boleh pick up lah. Okay, ini salah satu contoh sebab kita kena tengok apps apa yang kita guna, sebab ada sesetengah apps dia hanya support bahasa Inggeris saja, dia tak support pun Malay ke, dia tak support Tamil ke, dia tak support Mandarin ke. Another apps is kita boleh gunakan is kita boleh gunakan Microsoft. Ini untuk alternatif untuk iPhone user. Yes, this one is translator untuk Microsoft Translator. Cuma apa yang saya tidak suka adalah saya perlu tekan baru dia boleh translate. Dia tak macam ni lah dia tak auto translate lah untuk yang Microsoft ni. Dia tak auto translate. Okay, kalau kata another option, kalau kata you pakai laptop kan, contoh you tak ada lah benda ni ataupun memang nak khaskan dekat klinik, you pakai laptop, apa yang boleh buat, salah satu cara you boleh guna Google Doc, you buka live voice, dia akan auto translate. Yang tu boleh banyak pilihan bahasa. Another thing, you boleh juga pergi dekat live captioning ada satu website live captioning yang itu pun memang khas untuk desktop.
memang dia ada banyak bahasa. Itu pun free sahajalah. So sebenarnya ada banyak option lah. Okay, kalau saya cerita ni mungkin 2-3 hari pun tak habis lah. Okay, so macam Cik Zafia kongsikan yang application tu sebenarnya menarik ya. Sebab even dekat klinik kita sendiri sometimes patient datang dia tulis dulu. So yang tu dah makan masa. Instead of mungkin 5 minit, so drag sampai 10 minit, 15 minit. Lepas tu kita pula nak reply tulis lagi panjang-panjang. So actually aplikasi tu sangat membantu. Mungkin kita boleh improve. Kalau macam ada pesakit datang, kita boleh introduce lah untuk diorang download so that diorang boleh guna macam bukan dekat sini saja tapi dekat mana-mana lah untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Jadi macam tadi aplikasi kan. So macam mana pula dengan alat bantu pendengaran ataupun hearing aid, ada tak macam features ataupun teknologi-teknologi terkini yang dapat membantu untuk mendengar dengan lebih baik? Okey, sebenarnya kalau ikutkan alat bantu pendengaran zaman sekarang, masa kini apa ni, dia ada satu feature yang kita panggil sebagai speech sebagai mass mode. Okey. Saya sebenarnya nak ada screen ni, dia tak keluar. Okey. Nampak okey. Ini beberapa aplikasi lah sebab dia ada banyak brand. Kalau nampak tak logo yang pakai mask tu? Ni kita ambil contoh daripada salah satu alat Signia Okey. Mask mode ni dia sebenarnya macam tadi saya kata, bila kita pakai mask ada nada-nada bunyi yang akan affected. Maksudnya dia tak akan, suara yang biasa kita dengar tu ada hanya separuh je yang kita tak dengar ataupun dia tak jelas. So fungsi mask mode dalam alat ni adalah bila kita on, dia akan compensate bunyi-bunyi nada-nada bunyi yang terjejas lah. So daripada dia seolah-olah bila kita on mask mode tu kita akan dengar macam biasa tanpa orang pakai mask. Okay. Ini adalah antara salah satu feature lah. Tetapi kalau kata mungkin alat anda tu mungkin bukan alat yang latest ataupun recent, boleh berbincang dengan audiologist ataupun pembekal alat bantu pendengaran anda untuk adakan program khas untuk kita adjust supaya kita boleh maksudnya kita khaskan lah itu untuk kita punya sendiri mass program so kita boleh adjust daripada situlah. Okay. Okay, macam Cik Safia dah terangkan tadi tentang features mass mode semua tu. Jadi kita terangkan hanya superficial sahaja. So jadi untuk lebih mengetahui tentang apa feature-features yang terkini dalam alat bantu pendengaran, boleh menghubungi center kita yang terdekat lah, yang berhampiran dengan anda. Jadi kita dah berada di penghujung sesi FB Live kita pada hari ini. Jadi sebelum kita menutup tirai FB Live kita pada hari ini, suka untuk saya buka ruangan untuk sesi soal jawab. Yang mana ada soalan yang ingin diajukan, boleh tulis di ruangan komen dan kita akan bacakan satu persatu. Kita tengok. So kita tengok dekat komen ada soalan tak? Okay, mungkin tengah digest dulu sebab tadi penerangan daripada Cik Safia tu mungkin panjang lebar. So kita ambil masa sikit, kita tunggu lagi. Okay, kita ada satu soalan daripada Encik Fazil Noor. Okay, Miss Safia, apakah cabaran utama yang sering dihadapi oleh audiologis dalam pengendalian pesakit yang memakai ABP di sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ni? Okay, terima kasih Encik Fazil Noor atas soalan. Okay, bagi pihak kami okay, saya suka menarik soalan ni sebab dia bertanya tentang kita punya experience yang saya rasa paling utama adalah apabila kita
ini daripada saya punya side lah. Mungkin nanti Cik Syuhada ataupun Nurul pun nak tambahkan pengalaman sendiri. Saya rasa yang masalah kita, bukan masalah lah, cabaran bila mana patient nak datang buat fine tuning, sebab bila ada kesedaran macam ada kesukaran untuk bila dah berlaku pandemik, semua pakai mask dan tiba-tiba kena jaga SOP, tak boleh nak keluar rumah apa semua. So jadi mereka paling susah bila mereka ada orang pakai mask, lepas tu kita nak datang pula ni untuk buat adjustment. Itu adjustment apa semua tu, saya rasa itu antara cabaran terbesar, sebab mungkin kita nak jaga kita punya SOP, pihak patient pun takut untuk datang walaupun kita punya SOP sendiri. Cabaran terbesar adalah untuk kita buat fine tuning. Walaupun sekarang dah ada flexibility kita dah pernah cubalah kita buat kita panggil macam teleaudiology lah, kita kata kita buat fine tuning secara online, tetapi itu dia tidak boleh menggantikan perjumpaan secara bersemuka. Ada adjustment ataupun program yang kita tak boleh nak buat secara alam maya secara online. Maksudnya patient pakai alat dekat rumah dan kita buat secara remotely dekat online. Ada kesukaran lah, itu satu. Dan bila dah jadi macam tu kita kena tengok pula internet line dekat rumah patient dekat sini mungkin kita dah okey lah, so kita ada full setup. Tapi dekat rumah patient, macam saya sendiri, saya pernah buat dan benda tu ambil masa sebab mungkin satu patient pun tak familiar, dan untuk troubleshoot all the things untuk guna apps, patient nak masuk dalam apps, lepas tu nak buat nak fine tuning, saya rasa lebih kurang dalam sejam macam tu baru kita orang boleh buat ni lah. Sebab mungkin dari pihak mereka pun mereka tak biasa itu antara saya. Mungkin Suhada ataupun Nurul nak kongsi dari pihak Nurul sendiri. Betul tu Safia, yang terbesar sekali lah adalah untuk fine tuning lah. Bila seorang tu pakai alat pendengaran dan apabila ada masalah dan dia nak adjust lah alat tu. Jadi musim sekarang kan dengan pandemik COVID-19 yang tak habis-habis lagi, bahkan makin naik-naik, so memang patient pun sukar jugalah untuk datang untuk adjustment semua. Even alat bantu pendengaran sekarang dah ada yang boleh buat remote programming semua tu. Tapi kalau macam saya kalau dekat Kuala Terengganu ni banyak patientnya adalah elderly, jadi memang kalau nak remote programming tu betul, memang susah lah, memang tak ada lah dengan sebab dia pun tak pakai smartphone, tak familiar, alat pun kadang tu pakai alat basic saja, so semua tu memainkan peranan jugalah. Kira dia macam kekangan yang terbesar juga. So end up memang dia kena datang ke center untuk kita bersemuka lah, untuk face to face, untuk adjustment. Tapi of course kita akan comply dengan SOP yang terkini lah. Kalau macam Nurul pula, pengalaman sepanjang pandemik COVID-19 ni, apa cabaran yang terbesar as an audiologist is kalau consultation tu, kalau dulu kan without mask, so someone yang ada hearing loss ni kita tahu dia ada beberapa tahap lah. So mungkin yang tahap ringan, sederhana macam still acceptable lagi kalau dengan mask kita bercakap dengan kuat and bantu dengan gesture, so dia orang boleh faham. Tapi for someone yang tahap pendengaran dia teruk ke sangat teruk, so untuk consultation yang sepatutnya mungkin sebelum pandemik dalam 20 ke 30 minit, tapi disebabkan pandemik dengan mask, so diorang dah lose dia punya visual cue, macam Cik Safia explain tadi yang lip reading tu kan. So sangat mencabar. So apa yang boleh buat masa sekarang is dengan menulis lah, dia punya consultation tu jadi lebih mencabar dengan SOP lah. So kita kena, instead of boleh patient boleh baca lip read, so sekarang dengan face mask dah tak boleh. So sometimes macam kita akan explain tu dengan lebih lama, dan sometimes perlukan bantuan relatif lah untuk
untuk explain, especially kalau macam ada different language macam tu. So kalau Betul. macam dulu macam kita ada isu-isu macam ni, ataupun kalau macam patient sangat struggle, apa yang Nurul buat dulu is kita bagi pakai alat dulu and then baru communicate. Macam untuk new case kan, dia orang tak pakai alat lagi kan. So before explain tu, kita bagi dia pakai alat dulu, so at least boleh communicate lah. Betul. Saya setujulah sebenarnya kalau ikutkan pandemik ni sebenarnya banyak cabaran. Macam tadi Suhada kata, walaupun dunia dunia secara global ni memang dia orang come up with mass mode lah, with remote adjust, with remote fine tuning everything. Tapi so kita kena take everything into account. Macam kita dah ada full setup, mungkin patient tak ada, mungkin patient tak gemar pun nak pakai phone ni, tak pandai. Ada setengah patient memang dia rasa leceh, dia rasa tak ada keinginan untuk belajar apa semua lah. So itu menjadi cabaran. Betul juga macam Nurul kata dari segi consultation, mungkin sekarang kita yang penting-penting je. Maksudnya kalau ada keperluan penting baru dia datang. Kalau kata ada masalah, dia orang akan consult melalui telefon dulu ke ataupun melalui WhatsApp, mungkin video call nak tunjuk apa masalah macam itulah. Okay, kita ada soalan yang kedua daripada Cik Fatin Fazana. Hai Cik Safia, saya ingin bertanya untuk seseorang yang mempunyai pendengaran yang sangat teruk, adakah sesuai untuk memakai extra accessories yang diterangkan sebentar tadi? Okey, terima kasih Cik Fatin. Soalan ni bagus juga, menarik juga. Betul kalau kita sebenarnya kena tengok pada tahap keterukan masalah pendengaran masing-masing. Macam saya kata tadi, tak semua yang menggunakan mode komunikasi auditory verbal. Maksudnya macam boleh dengar dan terus faham. Tak. Okey, ada setengah orang yang mungkin dia dah pakai alat daripada kecil, ataupun mungkin juga dia baru saja mendapat masalah pendengaran ketika dewasa dan bertambah menjadi semakin teruk. Kita kena tengok individual cases. Kalau kata dia punya tu sangat teruk dan memang dia ada masalah pemprosesan auditory dan memang dia ada masalah ataupun memang dia punya mode komunikasi tu menggunakan auditory oral, jadi kalau nak gunakan aksesori ini mungkin tidak cukup lah. Sebab ini hanyalah untuk audition, tapi mereka masih memerlukan QQ lain, visual cues ataupun mungkin bacaan teks. Jadi kita kena tengok kepada keperluan seseorang tu. Walaupun tahap dia sangat teruk, sebab ada setengah orang, ada daripada patient kita, walaupun tahap dia sangat teruk tapi dia boleh gunakan minimal visual cue untuk dia faham. So kita kena tengok, tapi kebanyakan mereka yang punya masalah pendengaran yang sangat teruk, biasanya mereka memerlukan QQ lain lah. Jadi penggunaan FM system ni tidak salah, tapi mungkin ada keperluan. Ini hanya adalah supplementary lah. So masih perlu untuk gunakan QQ lain. But the best thing is to consult your audiologist ataupun pembekal alat bantu pendengaran. Kena cuba dulu, kena dapatkan konsultasi dulu. Kita tak boleh macam kita kata letak pukul rata lah. So kita kena tengok case by case. Terima kasih Cik Fatin atas soalan. Okey, kalau tengok tak ada dah soalan, so kita dah jawab soalan yang terakhir dari penonton dan pendengar FB Live kita pada hari ini. Jadi terima kasih kepada semua yang kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama mengikuti sesi FB Live kita pada hari ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mengikuti sesi FB Live kita yang seterusnya dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik lah. So sampai jumpa lagi. Stay safe semua. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Bye.